Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah bertemu sekali lagi dalam sesi matematik tambahan. Okey, hari ini kita akan sambung cert yang kita dah berkenal dengan dia minggu lepas. Okey, kita dah kenal cert iaitu nombor nisbah, nombor tak nisbah dan juga bukan cert dan juga yang mana cert. Okey, so hari ini kita akan sambung kepada cert. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan cert. Jadi sebelum kita mula, saya nak jemput siapa yang untuk baca doa? Siapa ni? Afnan. Cuba Afnan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Afnan. Okey, jadi hari ini kita nak sambung bahagian cert. Jadi kita nak tengok dulu bagaimana kita nak menukarkan 0.676767 tu kepada nombor perpuluhan, nombor pecahan daripada nombor perpuluhan yang panjang tu. Tak masuk lagi yang ni kan? Dah cuba dah pernah try dah. Okey, saya ada hantar dekat whiteboard.fi tu. Siapa nak cuba tu, saya nampak ada Afnan sedang mencuba dan dapat jawapan 32/99. Okey, jawapan bagi Afnan ialah 32/99. Okey, yang ni dia bagi gambar frog je. Q siapa Q ni Okey, yang lain tak buat lah. Okey, dia bagi gambar kucing, gambar frog, macam tu je. Okey, tak apa. Okey, kita tengok Afnan yang buat. Afnan buat yang ni. Okay, so jom kita sama-sama buat sama-sama macam Afnan buat. Afnan terus dapat jawapan. Macam mana dia dapat jawapan macam ni? Betul ke jawapan dia? Okay, jom kita check sama-sama. Kita buat sama-sama. 0.32323232. Okay. Jadi soalan ni kamu ada 0.32 titik ke atas ni. Titik ke atas tu bermaksud dia berulang. Okay, jadi macam mana kamu nak buat? Okay, so kita akan tengok yang ini sebab dia ada 32, maka kita darabkan dengan 100. Ini adalah persamaan pertama, kita akan anggap dia sebagai persamaan yang pertama. Kita ambil dia sebagai A. A sama dengan 0.323232. Kalau kita darab dengan 100, kenapa darab dengan 100? Sebab dia ada 32. So 32 kita darab dengan 32. Dia asal 32 macam tu. Sampai dah sudah. Okey. Jadi kita darabkan dengan 100, kita akan dapat 100A sama dengan 32.323232 dan seterusnya. Okey. Jadi kita akan tolakkan pula, ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Jadi kita akan gunakan kaedah penghapusan. Okey, kita akan gunakan kaedah penghapusan. Kita nak hapuskan yang mana? Kita nak hapuskan ni, yang banyak-banyak. Okey, so kita akan hapuskan dia. So macam ni kita nak hapus, kita akan tolakkan 2 dengan 1. So 2 tolak dengan 1. Jadi 100 tolak dengan A, kita akan dapat 99A. Jadi sama dengan apa? 32.323232 tolak dengan 32.323232. So kita akan tinggal 32 sahaja. Jadi A sama dengan apa? 32/99. Ya, betul jawapan Afnan. Okey, tahniah. Okey. Jom cuba satu lagi. Okey, satu lagi kita cuba satu lagi. Yang buat dekat whiteboard.fi tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, so yang buat dekat whiteboard.fi, saya nak bagi satu lagi soalan. So apakah soalan saya? Okey, soalan saya tengok je dekat saya punya screen yang sebelah sini dekat whiteboard.fi tu saya kamu clearkan sendiri. Kamu boleh delete sendiri. Okey, so soalan ni ialah 5.13232. Okey. So sekarang saya nak kamu cuba tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Okey, tukarkan dia kepada bentuk pecahan.
Kalau kita darab dengan 10, kita dapat apa? Kita akan dapat 51.32. Kalau darab dengan, kalau 10A, 91. Kalau 100A, kita akan dapat 53.2 323232. Okey. So kita darab dengan 1000. Kalau kita darab dengan 1000, kita cuba dulu. 1000A, kita akan dapat apa? Kita akan dapat kalau 1000 kita akan dapat 5132.323232 dan seterusnya. Okey, jadi kita nak tolak okey, kita tolak yang mana? Yang mana yang sesuai untuk kita tolak? Adakah yang 100 ataupun 1000 ataupun 10? Okey, so kita tolak cuba Nah, kita tolakkan yang persamaan ini 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini persamaan 4. Okey. So kalau kita tolakkan persamaan 2 dengan 1, 2 dengan 1, kita akan dapat 9A sama dengan 51.32, kemudian 3232 kan. So kalau tolak, dia akan dapat 51.323232 akan tolak dengan 5.1323233 tak jadi. Nampak dia tak boleh tolak. Tak boleh tolak kan? Ni. Sorry. Tengok ni, dia tak boleh tolak. Dia tak jadi, tak hilang. Ni tolak ni tak jadi. Tak jadi. So tak boleh pakai 10. Okey. So salah. Salah. Okey, cuba pula kita pakai 100. A tolak dengan 100. Yang 3 tolak 2. Kalau 3 tolak 1. Sorry, 3 tolak dengan 1. Kalau 3 tolak 1, kita akan dapat apa? Okey. 5132. Okey. So, kalau 3 tolak 1, kita akan dapat 99A sama dengan 3 tolak 1 99A tolak dengan, kita buat kat sebelah. Okey, 513.2, 3232, bla 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 bla. Okey, so tolak dengan apa? 5.13232 bla 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 bla. Okey, boleh tolak tak ni? Yang ni boleh tolak, dia akan hilang. So yang ni belakang-belakang ni sama kan? Belakang ni sama kan? So bila tolak dia akan habis lah. So bila dah habis, boleh dah dapat. 100 tu boleh. 100 tu boleh sebenarnya. Okey, so dapat berapa? 1. Okey, kemudian yang ni 513. Tolak. Hmm. 804. Okey. 508. 508.1. Okey, so kita akan dapat 99A sama dengan 508.1. 1. Okey, tapi kita masih lagi ada perpuluhan 1. Jadi kita kena darabkan dengan 10 pula kan. Darab dengan 10. Okey, darab pula dengan 10. Sebab apa? Ada perpuluhan 1 kat situ. Kita tak nak ada perpuluhan. Jadi darab dengan 10, kita akan dapat 990A. 5081. So A sama dengan apa? 5081 per dengan 990. So dapat jawapan berapa? Tekan saja kalkulator untuk permudahkan. Okey, tekan saja kalkulator untuk permudahkan. Dapat berapa? 9081 bahagi dengan 990. Okey, so kita akan dapat 1009.110. Okey, so boleh sorry so kita boleh darabkan dengan 100. Okey, so itu kaedah dia. Kamu tengok susunan dia dekat belakang tu supaya dia sama. Bila dah sama susunan dia tu, boleh dah tolak. Kalau pakai 1000, boleh tak? Kalau pakai 1000 boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab susunan 3 dengan 2 tu tak betul. So macam itulah. So kamu kena double check jugalah. Mungkin kena darab dengan 100, mungkin kena darab dengan 10. Mungkin yang dia kena darab dengan 10,000 dan yang seterusnya. Okey. So itu yang pertama. Yang pertama yang kita belajar hari ni. Okey, so ingat yang tadi macam mana nak tukarkan dia kepada bentuk pecahan. Okey. So yang ni 12 jam, yang ni tak okey, tak ada masalah.
Okey, kita pergi kepada contoh 7. Yang ni dah buat dah ni. Dah buat dah. Yang ni okey dah. Okey, kita pergi kepada set tunggal. Apa itu set tunggal? Set tunggal apabila satu set itu dia berbentuk satu saja. Kalau contoh set 2, set 3. Yang ni bukan set tunggal. Okey, set tunggal macam mana dia macam ni? Sama dengan apa? Sama dengan set 6. Betul ke set 2, set 3 sama dengan set 6? Okey, so cuba tekan kalkulator. Betul tak betul? Kalau saya ada set 3 bahagi dengan set 2 sama dengan set 3/2. Sama tak sama ni? Yang ni. Sama ya? Okay. Jadi sama. Terima kasih. Jadi ini adalah kamu kena ingat macam ni. Kalau ada dua set yang didarabkan, set A darab dengan set B, dia sama dengan set AB. A darab dengan B. Okay, kalau kamu ada set A bahagi dengan set B, dia sama dengan set A per dengan B. So yang ni kena ingat lah. Ini hukum set. Hukum set juga tidak diberi dalam exam. Jadi kena hafal lah. Kena hafal. Okay, ini adalah hukum set yang pertama. Okay, so kamu kena tahulah. Ini dua hukum set yang pertama. Jadi kalau diberi macam ni, kalau dibagi set 3A darab dengan set 4A, so sama dengan berapa? Sama dengan? Set 12 darab dengan A kuasa 2. Okey, juga dia boleh dikecilkan, dia akan jadi set 12 darab dengan set A kuasa 2. Jadi set A kuasa 2 dia akan dapat A saja. Jadi kita tulis A set 12. A darab dengan set 12. Okey? Boleh Okey, so macam tu. Okey, contoh lagi. Kalau kita nak tukarkan kepada contohlah kita ada berapa? 90, set 90. Set 90 boleh ditukarkan kepada bentuk macam ni. A set B. Boleh. Okey. So macam mana kita nak tukarkan daripada set C kepada A set B? Macam mana nak tukar? Okey, yang pertama kamu kena ingat dalam kepala adalah nombor sempurna kuasa 2. Nombor sempurna kuasa 2. Apa dia nombor sempurna kuasa 2? Yang ni kena ingat lah. Apa dia nombor-nombornya? 1, lepas tu? Apakah nombor-nombor dia? 1, lepas tu? Lepas 1 apa? 4. Lepas tu? 16. Lepas tu? 25. 25. Lepas tu? 36. Saya punya 25, 36 dan seterusnya. So kenalah nombor-nombor sempurna kuasa 2. So itu adalah nombor-nombor sempurna kuasa 2. So kena kenal betul-betul nombor-nombor sempurna kuasa 2. Okay, so lepas kamu berkenalan dengan nombor sempurna kuasa 2, kamu akan tahu, oh ini adalah nombor, 9 hilang, mana 9? 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. 9 hilang ya. Okey, jadi dekat situ kamu tahu dah, oh ni adalah nombor-nombor sempurna kuasa 2. Kemudian kamu kena tahu tentang pemfaktoran. Apa? Nombor faktor, faktor bagi. Okey, faktor bagi 90 ada tak dalam ni? 90. Dalam 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya, ada tak 90 punya faktor? Ada ke tak ada? Ada. So apakah dia? 9. Jadi set 90 dia datang daripada 9 darab dengan 10. Betul So dia datang daripada 9 darab dengan 10. Jadi kita boleh pisahkan, dia jadi 9, set 9 darab dengan set 10. Okay, set 9 sama dengan 3. Jadi kita akan dapat 3 set 10. Ini adalah nombor dalam bentuk bentuk inilah, bentuk A set B. Okay, di mana A dan B adalah integer. Okay. So ingat tadi, ingat apa? Ingat nombor-nombor
pemfaktoran. Kalau contohlah lagi kan, saya bagi 4. Okey, contoh set 180. Okey, set 180. Okey, cuba tukarkan. Okey, cuba buat. Siapa-siapa yang dalam whiteboard free tu. Okey, cuba buat 180. Set 180 tukar kepada A set B. Okey, so saya sambunglah. Okey, ada yang cuba-cuba jawab. Dah banyak je cuba jawab. Okey, ada set 10 darab dengan 3 set 20. Ada 2 orang jawab 3 set 20. Okey, Afnan jawab 6 set 5. So, jawapan Afnan adalah yang terbetul. Terbetul, paling betul. Okey, 180. Okey, ada yang jawab 2 set 45. Betul juga tapi tak dapat jawapan penuh. Tak dapat jawapan akhir. Okey, sama juga dengan 3 set 20 tu tak dapat jawapan akhir. Okey, so hati-hati memang nampak macam betul lah tu. Tapi tak sempurna. Okey, so macam mana kita tengok? Okey, saya suruh tadi ingat nombor-nombor sempurna kuasa 2. Okey, kita tengok Okey, kita tahu 180 bolehlah bagi dengan 4. Okey, kalau dibahagikan dengan 4 ataupun 9 nampak 9 darab 2 dapat 18. Okey, so kita tahu dia datang daripada set 9 darab dengan 20. Okey, macam tu kan. Okey, so kamu pun buat kamu dapatlah 3 set 20. Okey, tetapi 20 boleh juga dikecilkan lagi. 20 ada tak nombor ni? Nombor sempurna kuasa 2 di dalam ni. Ada kan? Ada 4 kat situ. So sama dengan apa? 3 set 4 darab dengan 5. Betul? 4 darab 5 dapat 20 kan? Betul. Jadi 3 set 4 darab set 5 jadi 3 set 4 darab dengan set 5. Set 4 sama dengan 2. Maka jawapan dia ialah 6 set 5. So ini adalah jawapan yang paling betul. Yang paling tepat lah. Kalau kamu berhenti sampai setakat 3 set 20 atau jawapan kamu mungkin kamu dapat 2 set berapa tadi? 2 set berapa tadi? 2 set 45. Jadi jawapan kamu tidak dapat jawapan penuh. 2 set 45. Ni pun betul tapi tak habis. Tak habis lagi. Ada lagi jalan bawah ni. Okay, sebab 45 tu datang daripada 9 darab dengan 5. So 9 tu adalah nombor sempurna kuasa 2, dia jadi 3. 3 darab 2 dapat 6. 6 set 5 sama juga jawapan akhir. Okay, yang dapat 18 dengan 10 tu sebab apa? Sebab kamu tukar kepada nombor-nombor yang bukan sempurna kuasa 2. Jadi kamu setakat itu je kamu boleh buat berhenti. So pastikan kamu boleh buat tukarkan dia, faktorkan dia, gunakan faktor-faktor sempurna kuasa 2. Bukannya ambil faktor mana-mana je. Okay, bukan ambil mana-mana faktor. Okay, tetapi ambil faktor yang sempurna kuasa 2. Okay, boleh boleh faham. Okay. So itu kita dah berhenti setakat tu. Kemudian kita nak kenal dengan konjugat. Okay, so yang ni tak ada masalah saya rasa. Okay, ni sama je macam yang saya ajar tadi. Okay, konjugat. Okay, apa itu konjugat? Okay, konjugat. Dia ada dua kamu kena ingat dua je ni. Dua benda. Okay, sekiranya set 3. Okay, set 3. Jadi konjugat bagi set 3 ialah, ni saya tengok ni konjugat ni dia punya nombor. Okay, ni konjugat dia. Okay, ya saya, ya Syakira. Kenapa Syakira? Sebenarnya apa? Dragon Ball ramai tak faham lagi yang tadi. Okey, okey. Okey, tanyalah kalau tak faham, tanyalah. Janganlah senyap sahaja. Tak faham lagi yang tadi. Okey, saya bagi lagi soalan contoh lain. Okey, contoh yang ni. Kita pergi contoh 12. Okey, dia bagi soalan bagi 4 set 27. Okey. 4 set 27. Okey, kita nak tukar kepada bentuk A set B. Okey, A set B yang paling
Di mana A itu kita nak tukar kepada A set B, di mana A ini adalah integer terbesar. Okey, A dan A adalah integer terbesar. Okey, jadi macam mana kita nak buat? So 27 ini ada tak dalam 27 itu adalah nombor-nombor sempurna kuasa 2, faktor dia, faktor bagi 27. Ada tak nombor-nombor sempurna kuasa 2? Ada, iaitu nombor 9. Jadi 27 datang daripada 9 darab dengan 3. Betul 9 darab 3 dapat 27. Oh, macam tu. Okey, jadi kita ada 4 set 9 darab dengan 3. Okey, so kita boleh pecahkan sebab kita dah tahu tadi hukum set kalau ada hasil darab dua nombor dalam satu set, kita boleh tulis 4 set 9 set 3. Okey, 9 set 9 sama dengan 3. Betul 3 kuasa 2 kan, boleh masuk kat situ. So 3 darab 4 dapat 12. 12 set 3, itu jawapan dia. Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Contoh seterusnya ialah 5 set 75. Okey, saya ambil 5 set 75. Okey, kita pun try. Okey, satu confirm lah, tak payah kan. Okey, 4 ada tak? 75 darab dengan bahagi dengan 4, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Okey, so seterusnya berapa? Dapat 4 9. Boleh tak 9? Tak boleh lagi. Betul? 16. Boleh tak 16? Tak boleh juga. 25 boleh tak? Boleh. Dekat situ ada 25. 25 darab berapa ni? 25 darab dengan 3. Kalau tak berani nak buat macam tu, susah lah, tak ingat lah cikgu, susah. Okey, kamu senaraikan 75 punya faktor. Macam mana nak carikan 75 punya faktor? Faktor bagi 75. Macam mana kaedah kamu buat dulu? Macam mana nak cari faktor bagi 75? 175. Macam tu kan? Senarai macam tu kan? Okey, lepas tu 2 ada tak? 2 tak ada. 3, 25. 4 ada tak ada? 5 tak ada. 6 tak ada. 7, 8, 9, 10. Lepas tu 5 dengan 5 darab dengan apa? So tekanlah kalkulator kan. Cari faktor dia. So cari dalam faktor yang kamu senaraikan tadi, nanti saya senaraikan lah. Okey, lepas 3 apa? 4 tak ada kan? 5. 5 darab dengan berapa? 75 bahagi 5. 15. 15. Okey, 15. Lepas tu ada lagi 6 ada tak? 75 bagi 6 tak boleh. 75 bagi 7 tak boleh. 75 bagi 8 tak boleh juga. 75 bagi 9 ada? Tak ada juga. Lepas tu 75 bagi 10 tak ada. 11 tak ada. 12 tak ada. 13 tak ada. 14 tak ada. 15. Oh, dah 15 dah pusing balik. So ini sahaja faktor-faktor yang ada dalam 75. Inilah faktor-faktor dalam 75. Okay, so dalam faktor 75 ni ada tak nombor sempurna kuasa 2? Ada, iaitu 25. So 25 tu adalah nombor sempurna kuasa 2. Jadi saya pun, 25 dengan apa? 25 darab dengan 3. Jadi 5 set 25 darab dengan 3. So kita akan dapat 5 set 25 set 3. Okay, so sama dengan apa? 5 darab dengan set 25 ialah 5. 5 darab 5 dapat 25. Jadi jawapan dia 25 set 3. Boleh dapat faham Boleh faham dah? Faham. Okey, dah faham dah faham. Okey, kalau dah faham baru kita nak pergi yang seterusnya, iaitu conjugate tadi faham. Faham okey. Okey, so terima kasih dan tahniah sebab dah faham. Okey, serupa dengan tak serupa ni kamu tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator. Kalau kamu boleh samakan dia, jawapan kalkulator tu sama, maka dia adalah serupa lah. Okey, kalau tolak, contoh lagi. Contoh tolak. 3 set 5 tolak dengan 2 set 5 sama dengan berapa? Yang ini kamu boleh faktorkan saja. Faktorkan set 5 keluar. Yang ini macam biasalah, set 5 faktor keluar, apa yang tinggal kat dalam? 3 tolak dengan 2. So jawapan apa? Jawapan dia set 5. Set dia sama je macam 3A tolak dengan 2A. Kalau setnya sama, 3 tolak 2 dapatlah A. Sama tu kan. Dia sama je. So kena anggap yang ini sebagai A. Unknown. Kita tak nak kacau dia. A ni sama je kan. Okay. So itu adalah kalau hasil tolak, hasil tambah set.
Kalau tambah 3 set 5 tambah dengan 2 set 5 dapat 5 set 5. So janji dia punya set tu sama. Jangan pula 3 set 2. Kalau 3 set 2 tambah dengan 2 set 3 boleh tak tambah? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab set dia tak sama. Macam A dengan B kan. 3A campur 2B. Tak boleh, tak sama kan. Tak boleh dah tambah. Okay. So kita nak tengok pada conjugate pula. Conjugate. Okay, ada dua jenis. Satu yang pertama yang macam ni. Kalau dia ada seorang-seorang saja, set 3 saja. Apakah conjugate bagi set 3? Set 3 punya conjugate ialah set 3 sendiri. Okay, yang kedua. Situasi kalau ada set 3 tolak dengan apa-apa. A ke B ke, set something ke, ataupun 2 ke. Okay. So contoh, set 3 tolak 2. Jadi kalau set 3 tolak 2, apa dia punya conjugate? Conjugate dia ialah set 3 tambah 2. Okay, apa itu conjugate? Conjugate adalah apa benda yang didarabkan, dia dapat hapuskan set tu. Set tu akan hilang. Okay, so kita cuba darabkan nombor tersebut dengan conjugate dia. Kita akan dapat nombor 3. Untuk atas kan, set 3 darab set 3, kita dapat 3. Betul eh? Okay, kalau yang bawah ni, set 3 tolak dengan 2 darab dengan set 3 tambah 2 dapat apa? Kita akan dapat 3 tolak dengan 4. Iaitu sama dengan negatif 1. Betul ke? Cikgu ni macam mana ni cikgu? Alah, macam mana cikgu buat laju sangat? Okey, macam ni. Masihkah kau ingat? Okey. Masihkah kau ingat pada waktu itu? Kita berlari-lari di atas pelangi. Boleh lagi atas langit, pelangi. Baik benar lagu tu. Okey, so nampak tak tu? Ingat tak lagi yang ni? Ingat tak lagi ni? Ingat. Ingat. Jadi kalau ini conjugate bagi note yang saya birukan ni, ialah yang warna yang saya hijaukan. Conjugate dia. So conjugate darab dengan nombor dia. Nombor darab dengan conjugate, kamu akan dapat A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. Betul eh? So dah kenal macam mana nak buat conjugate. So conjugate dia ada dua. Yang pertama tadi dalam bentuk satu-satu sendiri. Okay, kalau dia sendiri-sendiri, darab saja dengan sendiri dia akan dapat nombor. Okay, ingat conjugate bila darab dengan dia punya diri, dia akan dapat nombor. Dia tak ada dah set tu, hilang dah set tu. Okay, kenapa kita nak darabkan dengan conjugate? Kenapa nak darabkan dengan conjugate adalah kita nak menukarkan sesuatu pecahan kepada nombor nisbah. Okay, ataupun kita nak namakan dia sebagai, kalau dia kata soalan dia kata nisbahkan penyebut bagi pecahan berikut. Okay, cuba bagi contoh. Okay, 2 per set 3. Okay, mathematician tengok yang ni, tak cantiknya. Tak cantiknya dia macam tu kan. Okay, jadi macam mana nak cantikkan dia? Okay, nak cantikkan dia, dia kena darabkan dengan conjugate. Di mana bila darabkan dengan conjugate, yang bawah ni dia tak akan jadi bentuk set. Bentuk set duduk kat atas, tak boleh duduk kat bawah. Macam itulah. Mathematician ni nak cantik kan. Okay, jadi kita darabkan dengan set. Okay, so bila kita darabkan dengan dia punya conjugate, apakah conjugate bagi set 3? Conjugate bagi set 3 ialah set 3. Okay, situasi pecahan. Kita tahu kan pecahan, kalau bawah kita darab dengan set 3, atas kena buat apa? Darab juga dengan set 3. Kita tak boleh tukar kan. Jadi jawapan dia ialah 2 set 3 per dengan 3. Adakah 2 set 3 ini sama dengan 2 per set 3? Sama tak sama ni? Sama. Jawapan dia sama. Tak percaya? Tak percaya tekanlah kalkulator kamu sendiri. Jawapan dia sama. Okey. Jadi ini yang belah kiri ni adalah dipanggil sebagai bentuk pecahan dengan penyebutnya adalah yang telah dinisbahkan. Okey, so contoh soalan ni macam ni lah, contoh soalan dia.
Okey, nisbahkan penyebut. Ni soalan contoh dia. Nisbahkan penyebut. Bermaksud dia nak buat apa? Dia kena nomborkan penyebut dia tu. Dia tak nak ada cert dekat belah bawah. Macam tu. Okey, itu maksud dia. Okey, cuba kita tengok soalan yang kedua, contoh yang kedua. Saya ada 3 tolak 5 set 2 per dengan 2 set 3. Okey, kita nak nisbahkan penyebut. Kita nak darab dengan apa? Dua set 3. Kita akan darabkan dengan diri dia sendiri. Siapakah diri dia sendiri? 2 set 3. So kita darablah dengan 2 set 3. Okay, so darabkan dengan 2 set 3. Kalau kita darab bawah dengan 2 set 3, atas? Sama juga. Sama juga. 2 set 3 juga. Okay, so kita akan dapat apa? 2 set 3 darab dengan 3 tolak dengan 5 set 2. Itu dekat atas. Bahagi dengan bawah. Bila didarabkan dengan, dan kita dapat apa? 4 darab dengan 3. Betul? 12. Dapat 12. Okey. So kita akan dapat 12. Okey, dapat 12. Okey, 12. Kita boleh mansuhkanlah dengan atas kalau kita nak mansuhkan dulu. Okey, ini boleh mansuh 1, ini mansuh dapat 6. Betul Betul. Betul. Okey. So kita sambung buat. Bila sambung buat, kita darabkan dalam. So kita akan dapat 3 set 3 tolak dengan 5 set 2 set 3 bahagi dengan 6. Sorry lah, tulisan saya jadi comot. Sebabnya saya punya ni oversensitif pula dah. Tak tahulah kenapa dia oversensitif. Okey, dia kadang-kadang dia meragam juga kan. Okey, so jawapan dia berapa? 3 set 3 tolak dengan berapa? 5 set 6 bahagi dengan 6. So ini adalah jawapan dia. Okey, jelas? Itu contoh yang kedua. Kita nak pergi contoh yang ketiga pula. Boleh ikut? Ini situasi yang kedua, saya bagi situasi kedua. Situasi ketiga. Boleh ikut kalau laju sangat bagi tahu. Kalau tak faham saya nak ulang, boleh Nak contoh lagi, saya nak bagi contoh satu lagi. Okey, contoh satu lagi. Okey, sebagai contoh satu lagi, 3 tolak 5 set 2 per dengan 2 tolak set 3. Okey, apakah konjugate dia? Kita nak darab konjugate atas ke konjugate bawah? Kita Bawah. boleh cuba. Tapi biasanya kita akan darab yang bawah. Okey, kalau bawah tak berjaya, kita baru boleh darabkan dengan atas. Okey, sekarang kita cuba yang bawah dulu. Okey, so kita cuba bawah, adakah terdapat? Okey, apakah konjugate bagi bawah dia? 2 tambah set 3. 2 tambah set 3, betul. Okey, jadi kalau bawah kita darab dengan 2 set 3, 2 tambah set 3, atas kena darabkan 2 tambah set 3 juga, betul Boleh faham Okey, jadi sama dengan apa? Atas ada 3 tolak 5 set 2 kena darabkan dengan 2 tambah dengan set 3. Alamak, susah lah yang ni. So susah, jadi kena buat pelan-pelan lah. Tolak dengan 5. Aduh, salah lah pula. Okey, so yang bawah jadi apa? Bawah ni boleh direct terus je. So 2 tolak 3 dengan 2 tambah 3. 2 tambah set 3. Jadi dia apa? Dia akan jadi 4 tolak 3. Betul tak betul? 2 kuasa 2 dapat 4 tolak dengan set 3 kuasa 2 dapat 3. Betul Betul kan? Betul. Tadi ingat balik A kuasa 2 tambah B kuasa, tolak B kuasa 2 tadi. Okey, so jawapan dia sama dengan atas lah, kena kembangkan. Jadi nak kembangkan macam mana? Pelan-pelan lah buat. Tak pandai, takut, risau, buat pelan-pelan. Yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. Buat pelan-pelan. Okey, so buatlah yang pertama. 3 darab dengan 2 dapat 6. Lepas tu 3 darab dengan set 3 dapat 3 set 3 tambah 3 set 3. Lepas tu yang bawah pula. Yang bawah pula darabkan dapat set 5 darab dengan 2 dapat negatif 10 set 2.
Betul Lepas tu negatif 5 set 2 darab dengan set 3 kita akan dapat negatif 5 set 2 set 3. So permudahkan saja. Sudah dapat jawapan apa? 6 tambah 3 set 3 tolak 10 set 2. Lepas tu tolak dengan 5 set 6. Okay, boleh tak tambah yang mana-mana? Tolak yang mana-mana? Boleh tak gabungkan? Tak boleh, tinggalkan macam tu saja. Itu dah dia jawapan dia. Okey ke tak okey? Nak contoh lagi, nak contoh lagi tak apa, saya tak bagi contoh dah. Okey, tapi saya bagi latihan kepada kamu. Kamu cuba dulu jawab, okey? Masa saya dah nak habis dah ni. Okey, cuba kamu jawab dulu. Kalau tak boleh jawab, nanti kita akan ulang kaji lagi dalam kelas kita yang seterusnya. Okey, so kita kenal set tadi kan. Okey, so saya nak kamu cuba jawab soalan dilatihkan diri 4.7 semua sekali. Ini mudah saja, soalan mudah, sebab tu saya suruh buat semua. Sekejap je boleh siap. Okey, cuba buat soalan latih diri 4.7 semua sekali. Soalan nombor 1 tu. A sampailah I. Okey, so saya rasa itu saja. Cuba buat usaha dulu. Okey, boleh tengok ulang kali macam mana nak nisbahkan penyebut. Okey, lepas tu habislah kita tentang set. Lepas ni kita nak masuk hukum logaritma. Kalau kamu okey, kita akan masuk hukum logaritma. Tetapi untuk hari Jumaat ni, ingatkan saya kalau saya lupa, kamu juga kena ingat bahawa kita nak bentangkan yang kimia hari tu. Ingat tak? Ingat tak ingat? Ingat. Okey, saya akan bina satu wheel of fortune. Maksudnya siapa yang akan bentang, saya akan bergantung kepada putaran roda impian. Saya akan putarkan roda impian. Kumpulan mana yang dapat yang bertuah, dia akan bentangkan pada hari itu. So hari Jumaat ni kita tak ada kelas matematik tambahan. Kita akan buat kelas kimia daripada 7.30 tu sampai pukul 7.30, 8.30, 10, 9.30 sampai pukul 10. So kita bentangkan lah. So pembentangan, kalau kamu rasa kamu punya komputer tak boleh nak bentang, kamu hantar PowerPoint yang kamu telah sediakan tu kepada saya akan paparkan, tetapi kamu kena cakap lah. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau kamu ada komputer kamu okey, jadi kamu boleh bentang sendiri, kamu boleh klik sendiri, kamu boleh tekan sendiri, tak perlu hantar PowerPoint tu kat saya. Okey, kamu boleh share screen sendiri. Okey okey, so ikut dalam grup tu masing-masing. So bersedialah semua grup. Semua grup kena bersedia, jangan grup-grup ini bersedia, grup yang ni tak bersedia. So semua grup kena bersedia. Kita akan putarkan roda impian tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Saadan, ada lagi tak? Tak ada? Kalau tak ada, itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Welcome. Welcome.